Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita dengan sama-sama menjumpa kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Radina billahi rabban wa bil Islam dinan wa wa Rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah dan ayahnya kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, sama-sama kita sembahyang sunat sembahyang waktu jenazah pada ahli syurga dan abad kadang-kadang kecil itu ahli syurga dah. Kita dapat sembahyang sunat rawatib, kita dapat sama-sama beriktikaf nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita insya-Allah berterusan baca ibarat dan kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, anak-anak dan keluarga baginda, tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua terus mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqamah untuk kita berpegang berada di bawah syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa terbukan dengan apa-apa cadangan, pandangan, kata-kata orang lain yang mengambil kesempatan untuk menyelewengkan akidah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terus dengan rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan taat kepada Allah, dapat melakukan amal khairiah atau khairat kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu membelanjakan seluruh rezeki Allah Subhanahu wa taala itu ke jalan yang baik. Yakinlah tuan, setiap sen, setiap ringgit, setiap wang yang kita belanjakan jalan-jalan yang pastinya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan membuka luas bagi rezeki kita. Lagi kita banyak sedekah, lagi kita akan dapat kurangan. Ringkasnya, makna lagi tuan-tuan kedekut sedekah, lagi rezeki tuan-tuan makin kurang. Rezeki telah ada, dia dua hari. Tapi bila kita banyak sedekah, dia buka. Itu harapan kita. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung melihat kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam, pendidikan anak-anak mengembangkan Islam, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Jilid yang pertama, bahagian kedua, tanggungjawab dan juga kewajipan ibu bapa, guru dan semua mereka terlibat dengan anak-anak dari segi memberi pendidikan sosial ataupun sosiologi, memberi pendidikan kemanusiaan kepada anak-anak kita. So kita dalam membincang tajuk ini, kita dah ambil adab yang kelima, iaitu nak melatih anak-anak supaya boleh beradab, sopan dalam berbicara. So perkara adab-adab pun yang kita akan sambung lagi, bagaimana nak bicara, cakap di hadapan orang yang berbagai-bagai. Walaupun anak kita kecil, dia juga berdepan dengan rakan sebaya dia yang berbeza. Rakan tolak kawan-kawan dia yang baik-baik, macam mana nak cakap sopan santun. Kawan-kawan dia anakan lebih pada dia, macam mana dia nak cakap, macam mana dia nak berdepan dengan kawan yang mungkin lebih tinggi, lebih tua sikit pada dia, senior. Bukan setakat nakal, fasik, jahat, maksiat. Macam mana dia nak kawan? Ataupun dia nak kawan, nak cakap dengan
saudara mara. Pak saudara dia, sepupu sepipik dia yang memang akhlak macam kita sebut tadi. Jadi berbagai-bagai tata cara itu mak ayah wajib membicara atau tekan pada anak-anak. Akhir sekali pada kuliah yang lalu kita kata hendaklah ibu bapa dan guru itu mengeluarkan kata-kata yang boleh dan senang dipahami oleh orang yang kita nak bicara. Khatibun nas ala qadri umulihim. Dan pada malam ini kita sambung, hendaklah berbicara dengan tidak dengan yang pendek dan yang tidak memuaskan. Ataupun kita jangan latih anak cakap yang panjang sehingga menjemukan. Cakap sampai tak faham. Itu poin-poin dia kat situ juga. Maknanya pendek yang tak sampai maksud, ataupun panjang merawit berjela-jela sampai menjemukan. Itu di antara adab bercakap ialah memberikan perbicaraan itu haknya. Mana ikut kadar kita yang nak cakap dan juga orang yang nak mendengar, agar ia tidak terlalu pendek sehingga tidak mencapai maksud tujuan apa yang nak cakap, dan juga tidak terlalu panjang hingga membosankan, supaya perbicaraan itu memberi kesan. Kita bercakap nak bagi orang yang dengar itu mengesani ataupun terima dan juga memberi kesan dalam jiwa dia. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya saya pernah bersolat bersembahyang bersama-sama dengan Nabi SAW. Maka sembahyangnya pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Ini pun isu selalu kita bangkitkan. Maknanya apakah peluang untuk kita nak tekankan di sini soal bercakap dan juga soal ibadah. Soal antara khutbah Jumaat dengan sembahyang Jumaat. Ada dalil kata khutbah pendek, solat Jumaat itu yang panjang. Ada pandangan lain pula, walaupun tak ada hadis, dia kata kena memahami wakil ataupun realitas, realiti semasa. Kalaulah khutbah pendek, sampai dah tujuan. Kalaulah bacaan terlampau panjang, sampai dah matlamat. So maknanya keadaan makmum juga perlu diambil kira. Sebab tu ni ada dalil mengatakan, kata Jabir bin Samurah, dalam sembahyang ini Nabi baca pertengahan. Khutbah pun tak pendek tak panjang, Quran ataupun ayat-ayat bacaan pun tak pendek dan tak panjang, pertengahan. Jadi bergantung kepada keadaan. Jumaat sekarang lewat dan panas. Jadi kalau khutbah pun panas juga, maka ayat mineral pun hilang. Dengan roh hilang, dengan bit tabung pun hilang. Panas ke semua? Itu saja contohnya. Jadi maknanya kalau kita musim ni musim panas, khutbah pun menyejukkan. Kita duk rasa hangat-hangat, khutbah tu menyejukkan hati kita dengar. Walaupun poin dia jelas. Sebab khutbah ni nak peringat seminggu sekali. Duk kira lagi sejuk orang sampai tak sebut langsung isi, tak mau pula kan. Poin tetap kena jalan. Poin minggu lepas nak habaq kata kita orang Tasik Kelungkuk tolak kasih Ahmad. Walaupun kasih Ahmad tu disokong oleh orang besar pi lah. Tapi prinsip yang kata tolak hadis, kita tak boleh terima. Buatlah seminar sebulan. Itu poin jelas. Tapi cara tu ikutlah kuliah, cara kuliah berjubah Jumaat, cara berjubah Jumaat. Wallah. Jadi ada keadaan. Tuan-tuan, kalau orang kata kita nak bagi khutbah panjang bagi orang faham, betul ke dengan panjang tu orang faham? Takut-takut khutbah yang panjang sampai sejam setengah bukan faham, orang dah mula lebih pada faham sampai benci kat orang baca khutbah. Tadi ayat menjemurkan dia kan, jadi panggil juga wallah tengah hari tuan-tuan. Jadi Nabi kita pun kita harap 20 minit 15 minit dah kira Allah. Ayat Quran pun juga janganlah minit sangat sampai kita dah keluar habis sembahyang dan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud meriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, katanya saya pernah hadir solat Jumaat bersama Nabi SAW. Nabi bersending kepada pusat panahnya, lalu baginda memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mensyukuri Allah, dan semua kata-katanya ringan-ringan, baik-baik dan penuh keberkatan. Santai, relax.
Jadi mana ada khutbah Nabi yang tak tension sangat. Nabi pun nampak macam kalau kita ada apa, cara dia berdiri pun boleh faham lah. Gaya pegang khutbah atau kalau pegang kayu dah hentak 3 kali tu apa ada. Ini poin cakap kira mimbar simen bunyi gedung-gedung tambah kayu kan. Jadi nampak biasa. Yang ni tak. Jadi ni tak tenang, elok, senyum. Duduk atas mimbar tu senyum dulu. Senyum daripada kiri kanan kursi. Tak cakap ni. Senyum dulu. Ni mesej lain tau. Jadi berbagai-bagai. Jangan saya bimbang ini sebab ada orang kata Nabi itu begini. Seolah-olah Nabi itu stereotip semua. Sopa ya tiap-tiap minggu. Kita kena tengok balik daripada mula syariat khutbah Jumaat sampai kewafatan Nabi SAW. Paling tak ada pun 7-8 tahun. Takkan 7-8 tahun ada sopa ya. Jadi sudah barang pasti. Dalil kita tak tolak. Mungkin tuan-tuan jumpa hadis itu daripada hadis Imam Bukhari. Ambil ini style cara Nabi khutbah. Esok kita jumpa pula dalam hadis lain pula kan. Jadi berbagai. So maknanya kita nak fahamnya tajuk yang kita nak latih anak-anak ni cakap dengan orang mesti ada kepelbagaian. Maknanya dengan orang yang sama, mungkin hari yang berbeza, keadaan berbeza, mungkin cara berbeza. Kuliah lepas kita apa? Cucu cakap dengan tok wah buka. Duk cakap dengan tok orang buka tu dia hari. Tapi ada masa dia buka, ada masa yang dia buat santai sampai tok orang duduk gombang dengan air. Hang baca apa mat? Jadi janganlah cakap apa semedang. Hak buka orang tua tu lagi buka. Itu benda-benda dia. Wallah alam contoh orang kata cakap bagi salam dekat. Tapi kalau cakap nak baca Quran depan atuk ini yang tak apa dengar tu tak payah dekat. Ini tak tahu saya pun tak pernah buka ni. Tapi ada orang kata buka tapi tak Quran dengar. Kalau orang baca Quran walaupun pelan kami bahasa jelas sebiji Allahu Akbar. Jadi elok pakcik biar buka tu ya. Jadi pakcik lagu dangdut buka. Kan orang Melayu buka, orang mengumpat buka. Tapi kalau orang pang dengar, kalau orang ini dia okey ya. Padahlah dengan umur. Yang kita tahu punya hak Quran dia buka. Baca Quran tak dengar pun. Tapi hak muzik seruling 1 kilo dengar pipi. Itu terbalik kan. Tuan-tuan wallah macam mata kan. Dia kata saya pakai cermin mata tapi Quran tak baca. Tak tengok tak pakai cermin. Masya-Allah. Baca Quran tak pakai cermin. Mungkin dah biasa dah kan. Yasin tu dah biasa dah contohnya. Ataupun memang realiti begitu. Wallah. Tulisan kan surah Yasin pun daripada kecil sampai besar. Jadi kalau ambil besar tak payah pakai cermin. Masya Allah. Telinga pun betul. Di baginda tak buat. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Surah Muslim bicara ini. Adalah Ibnu Mas'ud sentiasa berpidato kepada kami setiap hari Khamis, mengingatkan kami hal-hal agama. Lalu seorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, kalau boleh biarlah engkau memberi ingat kepada kami setiap hari macam ni. Menjawab Ibnu Mas'ud, yang menghalang aku daripada melakukan demikian, baca ataupun bagi nasihat tazkirah setiap hari ini, ialah aku tidak suka membosankan kamu. Aku mengingatkan kamu sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kami dahulu, supaya kamu tidak cemburu. Mau kalau kira had Nabi, mestilah had Nabi hebat, kuliah Nabi hebat, khutbah Jumaat Nabi hebat, khutbah Nabi hebat, tazkirah Nabi mesti hebat. Jadi sepatutnya bila hebat, Nabi kenalah khutbah, ceramah, kuliah pagi, petang, siang, malam tu sebab berjalin. Nabi ada sini dia. Jadi insya-Allah benar-benar tu pun kita nak ambil isu dakwah tidak berjalan di Malaysia. Mengapa nampak macam orang-orang Cina, orang India peratus masuk Islam sejak daripada merdeka terlalu kuat. Sikit sangat persen dia. Tapi Cina Hindu, hak asalnya Hindu tu, India tu Hindu, Cina tu Buddha, dia masuk Kristian nampak meningkat. Tak cemburu tu kan. Maka komen masuklah tajuk ustaz sendiri pun banyak salah.
Ustaz mengajak tak ikhlas, ustaz mengajak duk kira fulus, ustaz mengajak duk kira bodek, ustaz mengajak duk kira kau kat dia, ustaz mengajak duk kira himpun mai kat dia pergi umrah. Sampai ayat-ayat semua dah. Jadi padri pula ikhlas. Jahat cakap orang Melayu. Dia kata padri ikhlas, padri ni korban banyak. Tak apalah, kita baca semua komen-komen tu. Tapi tak salah. Yang kita nak fahamnya cara. Kalau itulah yang terbaik, maka sudah barang pasti Nabi akan gunakan kaedah itu. Nabi tak usah pergi perang, tak usah susu tentera, tak usah susu cara hidup kira dah. Oh, ceramah semua. Tapi Nabi ada kuliah dia. Ni, itu yang kata apa ni, Wahabat Abu Abdul Rahman. Kami bagi kuliah ke apa? Seminggu sekali ya. Tak tahu kalau seminggu sekali pun cuma juga saya tak tahu apa. Kita ikut sunnah Nabi pun tazkirah okey. Lepas maghrib ada lepas asar sikit-sikit. Jadi wallahu a'lam. Saya tak mahu kata sebab ada kalau kita kuliah kita ada kuliah lajak sampai 9 subuh. Ada kuliah yang tak sampai Asia Mudirah. Ustaz Anwar tu tak ada Asia Mudirah. Jadi ikut masing-masing. Malam ni awal juga. Jadi tuan-tuan nanti Allah penting boring tak boring. Ada orang boleh ceramah bagi kuliah penjelasan, pencerahan, tausiah sampai 2-3 jam orang tak cuma. Ada orang cakap baru 10 minit. Orang dah cemui dah. Jadi benda-benda ni pernah tengok ada orang ada kemahiran ceramah tapi tak ada kemahiran kuliah. Ada orang bagi ceramah bagi kuliah hebat tapi ceramah tak jadi. Berbagai-bagai. Jadi tuan-tuan nanti Allah kita terima keperbagaian. So kalau tuan-tuan rasa sedar, ustaz buatlah setiap minggu. Kawan tu patut jawab macam Ibn Mas'ud ni. Bukan aku tak mau bagi setiap minggu. Aku ceramah pagi petang siang malam boleh takut hampa cemui. Itu ayat dia. Allah. Tidaklah menjadi salah jika dibawa penguat kata daripada syair-syair ataupun kata-kata hikmah. Tak salah dalam cakap Tuan asli dengan pepatah Melayu, syair, Arab, ayat Quran, hadis. Tuan ambil ujangga ataupun ada orang irama-irama apa boleh, tak ada masalah. Asalkan tujuan mutlaknya jelas. Yang nak cakap poin apa? Poin nak ajar orang semayang berjamaah. Nak syair ke, nak bawa gurindam ke, apalah buatlah. Asalkan orang buat benda tu. Jangan sagi orang salah faham. Itu dia antara. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata sesungguhnya hati itu akan merasa jemu sebagaimana juga badan fizikal ni. Kalau tuan-tuan makan setiap hari yang sama saja. Nasi memang kita makan setiap hari kan, tapi nasi dengan lauk yang berbagai. Kalau tuan-tuan makan stereotip semua cemui. Jadi begitu juga ruh kata Sayyidina Ali dia pun cemui juga. So bagilah seri persesuaian. So tuan-tuan anak-anak yang rahmati anak-anak kita yang kita sayangi kena latih. Tuan-tuan akan berdepan. Mungkin kita lah ni kita rasa lah. Kalau lah pasangan kita jenis stereotip, cakap ya bang, terima kasih ya bang, Allah borinya baru pak datang untuk ngahan tu ya bang, bagilah komen sikit. Abang I tak tahu abang ikut bang. Cemui walaupun orang lain tengok bagus bini tak semua dia lah. Aku dah cakap seorang-seorang cemui di antara atau terbalik kita sebatah bini 10 ni buah haru stereotip buka tajuk dia bla 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 bla. Jadi selang segilah hari ni okey bang cik mau cakap macam kat je dah baru seronok. Jadi tuan-tuan dengan anak-anak pun tuan-tuan nak kena latih gitu. Latih maknanya diberi kemahiran. Kalau kita rasa anak kita tak boleh bagi tak apa orang kata respon, tuan-tuan kena buat bengkel, buat latihan tamat sendiri atau hantar. Bagi anak saya pandai berbicara, bagi anak saya pandai berhujah, bagi anak saya tahu mengambil orang kata isi-isi penting. Jangan sampai tak tahu apa. Dia ayat-ayat lama yang kata kena cerita sedap. Dia kata apa tak tahu tapi sedap. Itu tak malah. Sedap 1, 2, 3 hujah dia. Jadi wallah itu di antara. Yang kelima cakap pendek panjang tak kisah tapi sampai matlamat. Kalau pendek taklah sampai tak nampak poin, dan kalau panjang taklah sampai menjemukan. Wallah.
Kalau kami di sekolah tuan-tuan cikgu-cikgu ni, dia kata mana-mana guru yang mengajar 40 minit, 30 minit, tapi dia pandai pula guna alat bantu mengajar, boleh A. Sebenarnya tak tepat. Saya kata tok guru dulu mengajar, tak ada alat bantu apa, baca kitab tu lah lagi A, banyak kali A. Sebab semua orang dengar dia kuliah. Sekarang ni cikgu guna alat gila, galai kata cerok, budak tu gelak. Cikgu tu nak berlakon tu, poin ngaji tak ada. Silat-silat tekan-tekan tak menyala pula, alat bantu tak membantu. Berbagai-bagai itu bukan musuh dia tuan-tuan. Tapi jemu tak jemu, wallahu a'lam. Dan kita tak boleh ambil umum. Tanya ambil kuliah saya lagi, siapa jemu kat tengah, minggu depan saat nak boleh ngajar jemu ramai. Kalau buat betul dia kerja lah pulaknya, wallahu a'lam. Dia ada dalam misi-misi dia. Untuk imam dia tak kuasa, dia ada matlamat. Kita terpaksa juga buat kuliah ni, kita terpaksa juga kekal kuliah ni untuk membina masyarakat. Wallahu itu di antara yang kelima. Yang keenam, mak ayah, ibu bapa, guru-guru hendaklah memberi perhatian penuh kepada si pembicara. Latih anak-anak bila orang cakap dengar. Itu pun satu latihan. Mana kita sembang, kita habaq kat dia buat doa. Sudah. Kita habaq ni Muhammad, ni abang cakap dengan Muhammad ni, dia buat doa, buat main game dia, buat duk tokak swinggam dia, sagi lepang masuk. Jadi latih anak bila orang cakap, kalau pointing kat dia lah, pointing cakap dengan dia mesti serius. Dengar elok-elok, beri perhatian. Di antara adab bercakap ialah memberi perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Kuliah dengar kepada ustaz. Kalau kita rasa perlu nak bincang, tuan-tuan kena pandai ada adab. Nak panggil Ustaz Pak Long, jangan main duduk tengah-tengah depan majlis mengajar, duk sembang dengan Pak Long, berong-berong. Tarik Pak Long, main sembang Ustaz. Keluar Ustaz, sembang. Jadi adab lah, latih anak-anak begitu. Tuan-tuan duduk sini, anak nak main jumpa, ada apa-apa ada latih adab, main duduk dekat dengan ayah. Kuliah ni depan ayah, kita habis satu dewan duduk. Wallah, latih anak-anak. Kemudian adalah para sahabat Nabi SAW apabila mereka mendengar khutbah Nabi SAW, mereka semuanya bertenang, tidak bergerak dari tempatnya. Ada duduk dalam majlis, ada. Tapi orang kita lebih beradab lah. Kalau nak mandi duduk sila, bersipuk lah. Tua Arab ni beradab dah, tapi dia duduk tekan-tekan kira sila panggung, naik sila kaki, baca doa tu. Lena apa lah? Kuliah bagi Lena tu boy. Tapi dia dengar kuliah je apa? Jadi hunjuk kaki tu tala ke ustaz ke tala ke mana, biasa bagi dia pun. Kita dah wallah. Bagus. Tama-tama sekolah kadang-kadang minum ayam pun tak boleh. Saya mengajar minum ayam pun tak boleh. Botol tak apa. Tu biar cengih cikgu-cikgu Indonesia ni. Negara lain minum apa biasa. Allah. Jadi kita tak apalah yang bagus ni kita kekalkan. Kemudian yang kita nak apa? Poinnya dengar. Pada pidato atau khutbah baginda Nabi SAW. Mereka tidak bergerak daripada tempatnya melainkan dengan izin. Yang nak keluar kita izin. Kerana terlampau terharu ataupun menumpu butir-butir mutiara yang nak disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kita walaupun ada rekod mengatakan catatan hadis selepas 300 tahun, kan, 3 kurun, lepas tu baru mula cetik. Quran pun macam tu. Tapi yakinlah sebagai kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, walaupun tempoh lama lepas wafatan Nabi baru cetik, kita yakin setiap apa yang disebut oleh Nabi SAW selama 23 tahun itu dicatat dengan sahih, mutawatir. Itu kita kena yakinlah. Tuan-tuan jangan diperobok ni, musim-musim ni dia perobok Nabi kalau pakai dia kurang juga, nyanyok juga, dia sakit, dia mula import kasih amat, mentang-mentang macam dia tempat lagi. Jadi tolonglah, ada sahabat yang mencatat. Pada Nabi tak pernah makan seorang diri, Nabi tak pernah duduk seorang-seorang kecuali tidur.
Hal lain semua dia duduk dengan sahabat-sahabat. Mana ada orang mencatat setiap pergerakan dan ucapannya. Itu kena yakinlah. Dan bila dituliskan, kita dah agihkan. Ada hadis sahih, ada hasan sahih li khairi dan sebagainya. Mana itu kita hormatlah. Ada tahap-tahap orang kata keprihatinan, kepedulian yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW juga senantiasa memberi sepenuh perhatian kepada siapa saja yang berbicara dengan dia. Bukan kata kita tukang dengar nak kena tunggu ustaz mengajar, tapi ustaz mengajar kena perhatian juga. Oh hari ni ada mayat contohnya. Oh sehari ada kemalangan ke, sehari ada apa. Jadi jangan sampai orang accident baru jadi dah mengajar juga. Patut tutup kuliah, jom kita tengok. Kalau terbakar kalau wallahu a'lam. Baginda Nabi SAW memberi perhatian sehingga tidak ada satu rekod. Integriti tinggi tu. Tak ada siapa komen daripada sahabat-sahabat Nabi yang pernah berjumpa sama ada peribadi ataupun kumpulan seorang dua yang kecil ataupun kumpulan besar atau kuliah umum yang nak komen Nabi tak bagi perhatian ke aku. Nabi ni aku bersembang dengan dia tak tengok kecuali lah umum maktum amai tasa'alun. Bukan bermakna Nabi salah tu, tapi saja nak tunjuk Nabi memang dah tahu dah dengan umum maktum ni orang buta. Medannya dia selalu dah layan dah. Hari tu saja kebetulan Nabi sedang melayan orang yang besar, orang-orang VIP tu pun. Kemudian memang tu buta. Kalau tengok tafsiran tu balik, dia buta, dia pun tak tahu Nabi duduk dengan siapa. Dia duduk tanya Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi tak terlayan kat dia. Sebab dia yakin yang ni dah orang mutmainnah, ini orang beriman dah, orang ni insya-Allah tak lari dah. Hak ini baru orang mula nak layan sikit. Tu pun ayat turun, ayat Quran tu pun menegur baginda Nabi SAW. Dan kita tak kata itu kesilapan, tapi nak latih supaya budi bahasanya begitu. Nabi jaga semua. Siapa yang main jumpa dia semua rasa puas hati. Kumpulan besar 4-15 orang main jumpa dia pun rasa puas hati. Kalau ceramah kuliah kadang-kadang tak alam mana tengok semua sudut semua puas hati lah. Nabi tengok kami, Nabi tengok kami. Betul bila bayangkan kalau ada orang ceramah tak tengok orang langsung, dia tengok kita tetapi Malaysia atau boleh tengok setempat Wallahualam dia akan timbul koridor atau pilih kasih dan sebagainya. Jadi baginda Nabi sering menaruhkan minat dengan segala pendengaran yang orang kata peka dengan apa yang sedang berlaku di keliling kelalang tempat dia berbicara. Serta baginda Nabi selalu berlembut-lembut kepada keadaan Nabi. Tengok tengok keadaan, kemudian Nabi cuba fikir apa dia bawa Nabi selesaikan. Abu Dawud dalam riwayatnya daripada Anas bin Malik katanya, saya tidak pernah melihat seorang lelaki berbisik-bisik ke telinga baginda Nabi SAW. Lalu baginda menarik kepalanya daripada orang itu, melainkan setelah orang itu terlebih dahulu menarik kepalanya daripada Nabi SAW. Dan saya tidak pernah melihat Nabi memegang tangan seorang lelaki lalu dilepaskannya, melainkan setelah orang yang dipegang tangan itu melepas tangannya dahulu. Tentu boleh bayang akrab, masalah baiknya baginda Nabi SAW. Kalau dia pegang tangan orang, dia tak lepas lagi orang tu yang lepas tangan Nabi sendiri. Nak abang usaha kita orang dewasa, ayah, mak, orang besar, jawatan dengan orang-orang begitu juga bisik. Lagi boleh sembang sembang, tapi Nabi nasihat jangan sembang bisik orang sehingga orang bertiga keempat keliling rasa fitnah. Itu kena jaga juga adab dia. Wallah. Itu yang ke-6. Yang ke-7, si pembicara, orang yang bercakap hendaklah menumpukan perhatiannya kepada semua orang di hadapan mengikut sudut-sudut dia. Jadi saya rekan sama dengan tadi lah. Maknanya jangan dia hanya pilih satu sudut sahaja. Walau bagaimanapun kita faham orang yang bercakap ni bukan perfect. Maksudlah saya bercakap kita hanya baca kitab. Ustaz pun ada. Kadang-kadang mungkin ustaz pun orang komen juga, ustaz tak tengok saya pun. Saya mengajak kadang 30-40 orang, ada juga yang tak boleh ingat nama. Terasa juga. Pak Lan tu kira sebut nama dia, nama saya tak tahu boleh jadi. Kita tak akan ingat semua. Jadi tuan-tuan,
Kalau boleh perbagaikan. Ini pun motivasi selalu orang ajar. Kalau nak berjatuh, mata jangan tengok setempat, tengok belakang, kiri, kanan. Memang adalah benda tu. At-Tabrani meriwayatkan daripada sanad yang baik daripada Amr bin Al-As, ceritanya adalah Nabi SAW memberikan wajahnya, wajah dia tu, dan percakapannya kepada kaum jahat dengan tujuan menjinakkan hati mereka. Walaupun dengan orang kafir, walaupun dengan orang Yahudi, Nabi tetap susun ayat muka dia elok, cakap dia elok. Kemudian baginda memberikan pula wajah dan percakapannya kepada aku, sehingga aku menyangka akulah orang terbaik di kalangan kaum yang dilayan oleh baginda Nabi SAW. Jadi orang cakap tu semua masuk puas hati. Contoh pergi counter lah ni, yang PSP kan, TDAP kan dia ada kan, Swiss punya point. Nah, habis duduk dia kata pakcik tekanlah berapa. Kita bertengok nombor 1, 2, 3, 4, 5, 5 kenyik sekali kan. Nombor 1 tarik muka masa tu tekanlah mana pun. Jadi zaman Nabi, siapa yang pergi jumpa dengan Nabi takkan tulis hak buruk. Semua pasti. Walaupun tuan-tuan kita akan baca hadis-hadis, ada yang Nabi marah, ada yang Nabi sedekah, ada yang Nabi arah dengan bentuk kasar, tapi kalau tu puas hati. Itu di antara servis. Bukan kena sebut dan kena senyum ke semua. Jadi maknanya kita nak boleh buat dah dekat anak-anak itu. Ayah kena mula dulu dengan anak-anak. Walaupun kita marah dengan garang, anak rasa memang marah itu membina, bukan marah nak membunuh. Okey. Tapi kalau garang sampai berkasap dengan telinga tu keluar api ke hidung kan, itu tuan jangan. Itu di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak tolak ada Tuhan bagi lebih kurang. Kemudian saya pun berkata, wahai Rasulullah, apakah saya yang lebih baik daripada Abu Bakar? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, saya bertanya lagi, ya Rasulullah, saya lebih baik ataupun Umar? Jawab Umar pula. Saya pun pula tanya, ya Rasulullah, adakah saya lebih baik ataupun Uthman? Sayyidina Uthman. Kemudian Nabi Sayyidina Uthman pun, setiap kali saya bertanya Rasulullah SAW, saya dijawab dengan yang lain daripada apa yang saya jangkakan. Jadi sahabat-sahabat Nabi rasa-rasa macam dia dah diberi fokus yang baik oleh Nabi, tapi dia pun yakin juga bukan ada lagi sahabat. Sebab dia pun tak cemburu. Memang semua menerima. Nabi tak letak pilih kasih. Ada istilah kita kan, Nabi tak jaga kroni, tapi Nabi jaga orang dalam majlis cukup baik. Habis majlis ke cara lain, layak balik pula, layak balik. Jadi tuan-tuan, itu di antara wallah takut kita kadang-kadang cakap kita dengan orang yang sama dengan kita, okay, bahasa cantik, tapi dengan orang yang mungkin, saya ulang kita juga awal-awal tadi kan, orang pasir daripada kita, kawan kita, jiran kita, tapi tak semayang. Mungkin tuan-tuan tahu-tahu sikit dia ada cerita-cerita dia ni biasa mencuri. Tuan-tuan punya bahasa macam mana? Lapor ni nak kakak, tapi bukan cerita nak kawan. Jadi walaupun tuan-tuan tahu, biar dia malu. Aku yakin memang tu imam tahu, ustaz tahu aku ni jahat, tapi dia cakap baik lagi. Tu jatuh hati. Tu poin dia. Jadi Nabi SAW maknanya berbaik sangat. Bukan kata tak ringan, tapi dengan Yahudi, dengan kafir pun Nabi bertunjuk akhlak yang baik. Walaupun dalam keadaan lain Nabi kata kita mesti bertegas dengan orang kafir, tapi itu di antara bicaralah, cakap atau tuan antara itu. Jangan jadi ayah sampai ayah senyum pun anak tak percaya. Sungguh senyum, tapi anak kata sakit kena timbang pula. Bini bukan kata anak, bini tu ketakut ni. Laki kita Assalamualaikum, sayang. Sebut sayang, betul-betul sakit kena pedai pula. Atau laki tu. Allah. Bahasa. Itu kalau tuan-tuan tengok bahasa Melayu, cara Melayu, bahasa Arab dengan suku bahasa Arab, dia kan dia ada kecantikannya. Seterusnya, berlapang hati orang yang duduk mendengar di waktu perbicaraan maupun sesudahnya. Antara adab kita bercakap ni kena open minded, lapangkan dada kita, duduk dengar nak sembang. Kalau kita jenis orang yang tak diterima orang, memang tak boleh sembang.
Bagi kita siap semua aku yang betul. Kalau semua salah, memang tak suruh main kedai kopi. Bila kita nak duduk dengan orang, kena walaupun aku tahu dia terang mana sangat, tapi kita dengar dulu habis dah Muhammad. Tapi I rasa you cakap semua tak betul tu zaman 60-an. Data baru mengata jetik kan. Orang tu pun hurai-hurai lah, rupanya dah terlepas masa ni. Tuan-tuan, itu dia tahu. Jangan kita tak bagi can langsung cakap foto habis. Kita hormat majlis tentang cara. Ini juga anak-anak tuan-tuan boleh latihan anak. Betul lah dia boleh duduk tempat orang tutup sepak contohnya. Dia dengar ayat saudara sepupu wali dewasa berbuat satu topik dan dia tahu cakap topik itu tak betul. Macam mana tuan-tuan nak latihan tak? Pakcik salah tu, pasu kata lagi bohong. Tak boleh semak. Walaupun betul salah, balik mesti mama abah balik yang dengar tadi tak betul. Jadi cara tak kena latih lepas ni. Nak kena anak dia terjek kata Allah. Ni maklum tak ti kan, tak pakai tudung masuk neraka. Apa tu tak ti. Tu dia budak baru 7 tahun dah nikah. Siapa ajak Pak Hang? Ada. Walaupun dia bersopan santun ke mana, kalau bahasa dia tak dilatih, susah. Betul, tak adalah saya berlatih budak bodoh lagi harum. Sebab mereka tu zahirnya comel dah. Bukan biar sopan. Apa kata melawak ke orang, tak sama dengan member hantar di sekolah agama melawak. Bodoh. Katakan budak sekolah lain lagi kita kata tak pakai kain putih, tak pakai baju Melayu ni. Dia tak rasa ustaz. Kalau kau senang tu kata kami bodoh, dia pun melawak. Tapi kalau sama-sama tak semayang kata tak apa, terjadi habis lah. Benar-benar tu nak kena latih. Saya dapat komen dari ustaz, Pak Lang tengok anak-anak darah kita, puteri-puteri kita, nampaklah dia cakap dia tak malu lah. Ini lah, contoh jangan pergi cerita aku senang lah. Saya pun nak lepas really teaching lah kadang-kadang kan. Jadi saya compare banding dengan sekolah lain, budak dia bagus dah, tapi disentuh lagi. Sebab apa? Sebab mereka dah mula keluarkan suara cara kuat depan masyarakat ramai. Contoh jangan cikgu tadi pergi salam ke cikgu kat Pak Lang pun dekat macam budak lelaki, Assalamualaikum Pak. Dah rasa salah lah. Pondok pun senang. Tapi kalau pola bakti, Assalamualaikum Ustaz, lebu tu buat anak darah, Assalamualaikum Ustaz. Rupanya hak saya ni di pondok senang. Kalau budak perempuan itu Assalamualaikum dengan suara yang lantang depan publik, salah. Etika puteri itu salah. Jadi kita tak apa, kita tengok Ustaz tu salah, mari kita sembang macam mana nak bentuk. Sebab budak dia terbuka. Walaupun dia duduk di sekolah pondok, tapi mak ayah dia tak pondok, adik-adik dia tak ngaji pondok, jiran dia tak pondok. Keberkalian dia terima hak lain tu ada. Dan kemungkinan dia dah letakkan cakap bagi salam biar jelas. Dulu pondok semua senang, Assalamualaikum. Lah ni cakap Assalamualaikum Ustaz biasa lah. Tapi rupanya nak kena bentuk bagi situasi tersebut. Dalam kuliah saya tak cakap ni, tuan-tuan kena tengok keadaan. Jadi sebagai mak ayah kena tengok macam mana nak cakap kita kan ke tak. Ni sampai orang sila duk cakap dalam suruh duk cakap pun cakap tak jelas juga. Diri mu'ek tak dengar bicara pun nak kena latih. Wallahu banyaklah baca mak ayah ni sampai bercakap kena jawab kena. Kalau tidak tuan-tuan kena dengar jawab. Lepas tu kita tengoklah, kalau jenis mak ayah slow cakap lembut-lembat, anak pun satu brand tu habis betul mungkin di rumah ni paling sembang rumah tak. Tapi kalau ayah mak duduk anak bundang boleh main combat lah. Kita dengar je tu dah bukan kali saja sembang kan semono. Wallah. Jadi itu di antara adab-adab yang tuan-tuan nak kena latih. So saya ulang balik macam kuliah yang lepas juga adanya pertama kita dah tahu dah standard dia. Bila aku nak cakap deras, bila aku nak cakap slow, bila aku nak cakap bagi orang kata ada bunga-bunga, bila tak perlu. Segi adab orang Melayu
Contoh nak minat. Ada daerah negeri sampai kena pantun lagi. Bukan cakap pantun, ada roblong lagi. Silap pi belah negeri Sembilan Melaka, siap berapa live pakit kena bagi roblong. Nah, RM5 bayar pantun, jawab pantun. Lepas tu berapa terai dia bubuh roblong. Kita pun nak naik pandai hati dah satu pantun tak boleh jawab. Duit habis. RM10 nak pakai habis. Jadi ikutlah dah. Tak ada salah Allah. Melawak lah. Tapi setakat melawak lah, tuan-tuan jangan pergi benda-benda yang mampu. Itu nanti. Last kali, Imam Muslim meriwayatkan daripada Simak bin Harb, saya pernah berkata kepada Jabir As-Samurah, apakah engkau pernah duduk dalam masjid Nabi SAW? Jawab Jabir, ya, pernah dan banyak kali dah berbeza dengan Nabi SAW. Adalah Nabi SAW tidak beredar dari tempat sembahyangnya ketika baginda bersembahyang subuh itu, melainkan sudah matahari terbit. Itu yang biasa duduk dengan Nabi. Apabila matahari terbit, barulah baginda bangun dan beredar. Orang-orang yang duduk bersama-sama Nabi berbicara, sedangkan Nabi duduk di situ sahaja. Mereka bercerita tentang hal-hal zaman jahiliyah. Di zaman mereka ada yang ketawa, senyum dan sebagainya. Nabi tak ketawa. Ini adab nak tunjuk. Lepas main subuh, Nabi duduk tempat sembahyang sampai terbit matahari. Ini hadis dah, hadis. Tuan-tuan dia duduk di rumah, pakai duduk matahari semua, tengok-tengok ayuh itu tengok kepentingan. Tapi siapa-siapa yang ada ruang masa, mengapa tidak kita ambil satu ketika yang benci, yang tak ada potret sekali, kita iktikaf lepas main subuh. Lepas subuh tu puan-puan duduk di masjid, zikir. Tok siap kena zikir semua. Kalau siap kunci keluar, kita duduk dalam suara arul juga. Atau kita set lah, kita bukan yang apa-apa sekali sampai terbit matahari, barulah kita berangkat medan. Itu sunnah. Ataupun yang duduk semua surang di rumah, memang cantik lah, makcik, kakak-kakak di rumah. Tapi jangan ulas lagi, pasal duduk zikir tu kena terlalu kurang lelaki pula. Bicara punya pasal ni, pohang ni. Orang nak pergi kerja, ayam tak jerang, masak nasi dak, duduk kelas zikir. Sampai ustaz suruh zikir sampai matahari terbit. Itu saya kata hadis betul. Kita cubalah dalam kehidupan kita, cuba laksanakan sekali-sekala. Bagi orang yang boleh buat di hari, masya-Allah. Oleh tafadhal. Wallahu a'lam bissawab. So insya-Allah lebih tajuk ada kita cakap, siapkan bicara dengan orang lain, bagaimana dia menandang supaya dia bersesuaian dengan tempat dan masa. Kita sudahi dengan tasbih kafarah wa salat. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila